اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya kita. Percaya tu terjemahan daripada iman. Percaya sepenuhnya di hati. Mengaku putus di hati dengan untung baik, yakni perkara baik, dan jahat itu, yakni perkara jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, perkara jahat datang daripada qada, yakni kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu, dan qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada kehendak, ketentuan Allah dan perbuatan Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, ta'ah seseorang telah diqadakkan oleh Allah Ta'ala pada azal. Sa'ah hati beriman dan percaya, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sa'ah seseorang melakukan ketaatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi gerak diam kita sekarang, mari ke masjid, langkahan kita duduk dalam masjid, niat i'tikaf, belajar ilmu fardu ain, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Hakikinya kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, melainkan kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu kufur dan maksiat. Kufur seseorang, melakukan maksiat seseorang telah diqadakkan oleh Allah, telah dikehendaki, telah ditentukan oleh Allah pada azal. Saat seseorang kufur, saat seseorang hati kufur, tidak beriman, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang melakukan maksiat, seseorang ponteng puasa, makan minum siang hari Ramadan, gerak diam mereka itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Baik jahat datang daripada kehendak Allah dan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas pegangan kita di rukun iman yang ke-6. Kemudian ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada
diri kita sendiri. Segala-galanya telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minggu lepas kita pergi kepada apabila baik dan jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka antara qada Allah dengan redha dan satu laginya suruh Allah tidak berlaziman. Perkara baik, iman dan ta'ah yang diqadakkan oleh Allah, serta Allah redha kepada seseorang yang beriman dan melakukan ketaatan, serta Allah Ta'ala menyuruh seseorang beriman dan Allah Ta'ala menyuruh seseorang melakukan ketaatan. Perkara jahat, kufur dan maksiat, ianya qada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah tidak redha kepada seseorang yang kufur dan melakukan maksiat. Allah tidak suruh seseorang kufur dan melakukan maksiat, tetapi kekufuran dan kemaksiatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya tetap qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat yang ia tidak redha, yang ia tidak suruh? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir. Setakat tu je lah. Perkara jahat, qada Allah, itu rukun iman yang ke-6. Ijma' ahli sunnah wa jamaah, perkara jahat qada Allah. Berulang kali dah ini menyebut berkaitan dengan pegangan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Itu Mu'tazilah. Adapun kalau Allah pun tidak mengetahui seseorang akan kufur, Allah tidak mengetahui seseorang melakukan maksiat, itu bukan Mu'tazilah, tu kafir dah tunya. Mu'tazilah yang khilaf pada kafir ni, mereka berpegang bahawa Allah mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan kemaksiatan, tetapi Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan, Allah tidak tetapkan. Sebab apa? Sebab akal. Mereka pakai tahsinul akli, logik akal. Mana mungkin Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tetapkan perkara yang kufur dan maksiat. Sebab sampai masa nanti seseorang yang kufur maksiat, Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi mana mungkin Allah masukkan ke dalam neraka daripada perkara yang Allah sendiri kehendak, yang Allah sendiri tentukan. Maka berlakulah kehendak Allah, berlakulah perkara yang ditentu, ditetapkan oleh Allah. Tiba-tiba Allah memasukkan ke dalam neraka. Zalim, naya, tak aci lah Tuhan buat gitu. Ini Mu'tazilah. Itu akal Mu'tazilah. Kalau Allah sendiri yang kehendak perkara jahat, jahat Allah, Allah kehendak perkara jahat, Allah tidak jahat. Allah baik, maka Allah tidak akan kehendaklah perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Kalau macam kita, ya sungguh, kalau kita kehendak, kalau kita tentukan, kita tetapkan, kita aturkan perkara jahat, jahatlah kitanya. Jadi kalau Allah sendiri yang kehendak, yang tentukan, yang tetapkan perkara jahat, jadi jahat begitu Allah. Allah tidak jahat, maka Allah tidak menentukan perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Kemudian pula, kalau perkara jahat tu kehendak Allah, contohnya orang yang melakukan kemaksiatan kehendak Allah, tiba-tiba kita maklum Allah memerintah kita supaya cegah perkara mungkar.
Allah mewajibkan kita cegah perkara mungkar. Allah mewajibkan kita suruh ma'ruf. Allah mewajibkan kitanya cegah mungkar. Tiba-tiba mungkar yang Allah perwajibkan kita cegah tu hak dia. Tak masuk akal. Ini Mu'tazilah. Ada ni? Kita tak apa dah cerita akal Mu'tazilah dah. Kemah dah bagian kitanya. Jangan wali akal Mu'tazilah pula ubah lah. Kita buat banding kita lah. Kita yang tetapkan satu-satu perkara, kita arah orang lain supaya hentikan pekerjaan yang kita tetapkan. Jadi apa gitu? Kita yang tetapkan satu perkara, kita yang putuskan. Perkara tu dilakukan sebab kita yang tetapkan, kita yang putuskan. Kita panggil orang lain pula, arahkan supaya kamu hentikan pekerjaan dia tu. Dah dia buat pekerjaan tu mari mana? Saya yang tetapkan. Saya yang tentukan, saya yang atur. Lepas tu kamu yang tetapkan, kamu yang putuskan. Lepas tu kamu perintah saya pula pergi hentikan. Kamu main gitu kan? Jadi kalau perkara jahat tu datang dari kehendak Allah, Allah mewajibkan kita pergi cegah perkara jahat. Hak mari dia juga dak main gitu. Ni Mu'tazilah, tak dimakan. Jangan ni, jangan ambil. Tu banyak lagi akal Mu'tazilah, tapi begitulah. Nak sebut sangat, tapi takut masuk. Takut makan di akal. Allah mewajibkan kita suruh makruf. Kita suruhlah dia puasa, kita suruhlah dia semayang. Tapi Allah yang qadakkan dia tak puasa, Allah yang qadakkan dia tak semayang. Dia tak puasa, dia makan, dia minum, kita wajib kena cegah dia, halang dia. Tapi tak makan minum dia tak puasa sehari Ramadan tu Allah yang kehendak, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan. Main apa pesan gitu? Ini akal Mu'tazilah. Akal Mu'tazilah. Yang terpengaruh dengan akal Mu'tazilah dahulu-dahulunya tu, awal Islam lagi tu boleh makan dengan akal Mu'tazilah. Di awal Islam yang masa dia kuat agama. Kalau masa kita lah, kalau ada sungguh penceramah berhujah dengan akal Mu'tazilah ni lakulah. Lakulah. Ayat Quran pula kita tak berhenti pula, sedang molek dia main akal dia. Jadi Allah yang qadakkan perkara jahat, Allah perwajibkan kita dicegah perkara jahat yang Allah qadakkan. Dia panggil jadi sia-sia, main orang panggil. Mustahil Allah melakukan perkara yang sia-sia. Sehingga kamu Mu'tazilah kata, kalaulah bukan sia-sia dah, kalaulah perkara jahat tu kehendak Allah, kita diwajibkan cegah pekerjaan yang kehendak Allah, bukan sia-sia. Dia kata bodoh Tuhan kalau gitu. Dia tak bodoh no. Tapi Mu'tazilah tak kata Tuhan bodoh. Tapi kalaulah perkara jahat sebenar-benarnya kehendak Allah, Allah perintah pula kita pergi cegah perkara jahat yang kehendak dia bodoh Allah Ta'ala. Allah tidak bodoh. Jadi Allah tidak kehendak perkara jahat. Sebab tu Allah perintah kita cegah perkara jahat. Dia gitu. Bukan setakat sia-sia dah. Dia kata bodoh no kalau gitu. Tapi bukan kata Mu'tazilah kata Allah bodoh. Kalau Mu'tazilah kata Allah bodoh, tak panggil Mu'tazilah lah pulaknya, kafir terus lah. Maknanya nak tolaknya akidah ahli sunnah ni perkara jahat qada Allah tu. Dia dalam bab-bab gini lah. Faham molek, pegang molek. Ayat Quran, hadis Nabi tu molek lah kita kemas. Tapi dah ingat ayat, dah ingat hadis pun tak apalah. Kita kejap molek. Hak rukun yang kenal, baik, jahat, qada dan qadar. Lepas tu Allah suruh kita, Allah perintah kita suruh perkara yang baik, Allah perintah kita cegah perkara yang mungkar. Itu syariah dia panggil. Kita ikut perintah Allah. Kita ikut perintah Allah. Macam kita
dengan anak-anak kita sentiasa suruh perkara baik, suruh perkara baik. Tak bergerak dia. Bergerak tak bergerak, itu kerjaan Allah, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita ni diperintah suruh. Tapi Allah tidak qadakan perkara yang baik itu suruh tu. Itu kerjaan Allah. Allah perintah kita suruh. Itu syariat. Allah perintah kita larang lah anak-anak kita tu dia buat tanggungjawab kita. Larang daripada melakukan perkara yang Tuhan larang. Larang tapi dia tak gerak pun, dia buat semacam benda Tuhan larang. Hak tu qada Allah. Bagian kitanya kita melarang, pahala wajib kepada kita, sudahlah. Itu syariat, perintah. Kat tu je. Sebab minggu lepas ada dia pohon pencerahan. Pohon pencerahan, saya ambil soalan dia tu. Tapi kemudian saya padamkan persoalan dia tu. Saya padamkan tapi saya ambil dia punya persoalan dia. Dia tulis persoalan di hujung tu, pohon persoalan saya ambil. Sebab ialah persoalan ni kadang-kadang dia boleh mempengaruhi. Persoalan dianya, apa guna kita menyuruh seseorang berbuat baik sedangkan hakikatnya di sisi Allah dia telah ditetapkan dengan perkara yang jahat. Jadi seolah usaha ikhtiar kita ni seolah-olah usaha ikhtiar kita ni sia-sia. Apa guna kita apa guna kita menyuruh seseorang buat baik sedangkan Allah telah menentukan dia buat perkara jahat. Sekarang ni Allah menentukan dia buat perkara jahat. Kita suruh dia buat baik. Mana kita tahu akan datang dia kekalkan perkara jahat? Mana kita tahu? Kita suruh je lah. Kita suruh dia buat baik. Hakikatnya dia buat jahat tu kehendak Allah. Kita suruh sebab di saat tu betul lah. Kemudian tu Allah qadakan dia berubah. Jadi satu tu perkara yang di sisi Allah. Di sisi kita memang kita diperintah menyuruh akan perkara baik, itu syariat. Kita diperintah supaya suruh seseorang buat perkara baik, itu syariat dia panggil. Itu hukum fiqh zahir. Dan seseorang yang kita suruh buat perkara baik itu dia tak buat, itu pegang kita tetaplah itu qada Allah. Tapi Allah mengqadakan dia buat perkara jahat tu berkekalan ke? Tak tahu. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Kita suruh baik, suruh buat baik. Dia tak bergerak masa tu. Akan datang, wallahu a'lam. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala di luar pengetahuan kita. Tapi syariahnya, kita diperintah suruh buat baik. Itu kita pun suruh dia buat baik. Jadi ikhtiar usaha kita tu seolah-olahnya sia-sia. Tak sia-sia, kita suruh tu boleh pahala wajib. Bukan hakikinya, surahan kita tu pun qada dan qada Allah. Jadi bab tu soal lah, bab pegangan tu. Bab syariah, kita disuruh, diperintah menyuruh seseorang buat baik. Dari segi syariahnya, kita disuruh oleh Allah supaya menegah seseorang daripada melakukan perkara jahat. Itu syariat. Ikhtiar usaha kita sia-sia? Tidak. Gerak diam kita tu pun qada dan qadar Allah. Ikhtiar usaha kita tu pahala kebajikan dah kepada kita. Tapi seseorang tu buat baik ke kemudian meninggalkan maksiat ke kemudian, itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati seseorang kita tak boleh nak ubah. Bahkan hati kita sendiri pun bukan milik kita. Allah yang membalik-balikkan hati, termasuk hati kita. Sebab muqallibal qulub Allah Ta'ala. Yang kita baca doa, ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetap hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Allah muqallibal qulub, Allah yang membalik-balikkan hati. Mana bukan hati orang lain, bukan hati anak-anak kita. Hati kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sendiri pun kan berbolak balik. Sekali semangat kebaikan,
Sekali lemah, pergi semangat pula ke pada perkara yang sia-sia. Semangat pula ke perkara maksiat. Semangat pula mengupak bulan Ramadan. Contoh. Mau semangat pula. Tadi semangat ngaji Quran. Semangat atas kebaikan. Semangat buah kosong. Semangat atas sia-sia. Lama-lama melarat pula. Semangat atas maksiat mengumpat. Mana hati kita sendiri pun berbolak-balik, kita nak kawal. Sebab apa? Allah yang membalik-balikkan hati. Sama telah pula hati orang lain, anak-anak kita. Cuma kita diwajibkan pada syariat. Sentiasa suruh anak kita buat kebaikan. Sentiasa nasihat anak kita jangan sesekali buat perkara maksiat. Itu syariat kita panggil. Tapi kita berpegang tetap dah. Semua tu qada dan qadar. Makna kita tidak akan kecewa. Kalau tidak dipedulikan, kita tidak putus asa. Sebab apa? Bukan hak kita pun. Lepas tu kita sentiasa nasihat, sentiasa boleh pahala wajib. Bukan pahala sunat. Tu tak bergerak. Tu qada qadar Allah. Kan tenang hidup kita kan. Kalau kita kira kita lah, lepas tu kita nasihat dia tak bergerak, kita pun akan putus asa, akan serabut, akan kecewa, akan tidur tak lena, rugi pula kitanya. Dia tak bergerak. Kalau dia tak bergerak, tetap tak bergerak. Kita pula jadi rugi dunia. Dunia rugilah. Hati tak tenang. Akhirahnya macam mana pula? Kita redaknya tidak ada. Tak ada bahagian akhirah pula. Tapi kalau kita redha, sabar, boleh pahala wajib untuk bekal akhirah. Dunia kita tenang je. Tapi mulut sentiasa berperanan. Sentiasa beri nasihat. Sentiasa beri teguran. Dia buat dono je, biar ke dia lah. Itu bahagian dia. Bahagian kitanya, pahala beri nasihat. Bahagian kita, pahala ni suruh perkara yang baik. Boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Lepas tu tak jadi apa? Tak ada apa kitanya. Kita redha, kita sabar. Berubah dianya. Selepas berulang-ulang kali dinasihati, kita wajib bersyukur. Jangan pula tengok siapa yang bagi nasihat ni pula. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berubah pada kebaikan, bekal akhirah kita. Bekal akhirah kita. Dia dalam keadaan tidak berubah, bekal akhirah kita juga. Dengan kita sentiasa nasihat, dengan kita sentiasa redha, dengan kita sentiasa sabar. Itu bekal akhirah kita. Maknanya anak kita ni bekal akhirah. Dia baik, nampak nyata. Dia tak baik, bekal akhirah juga. Sebab kita nasihat, kita bagi panduan, kita sentiasa berdoa. Hati kita redha, sabar dengan ujian daripada Allah. Hak seorang anak ni bapa jadi pelik. Kita redha tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Sabar tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Tetap bekal akhirah kepada kita. Jadi bab pegangan, bab kita nasihat apa semua tu, itu bab syariat zahir. Dia nak pohon pencerahan tu baguslah. Tak ada apa-apa tu. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang mari timbul tanda tanya di kepala otak. Cuma yang saya padam tu takut takut orang baca tu dia sungguh takut ngepeni-peni pula tukang baca. Saya ambil soalan tu, tapi kemudian saya padam lah. Kemudian saya padam. Sebab saya pernah kemukakan persoalan pelik. Mana persoalan tu persoalan yang sangat cerdik. Daripada orang yang KA tu, orang yang title tinggi lah dalam bidang sains. Ada nama lah. Soalan dia memang nyakut lah kita kata. Jadi saya baca soalan dia tu. Kemudian merasa, bahaya saya baca soalan tu. Sebab soalan dia tu makan di akal. Sebab dia orang cerdik. Dia bukan tolak qada-qadar perkara baik dan jahat ni. Cuma, ni, dia timbul tanda tanya. Bila timbul tanda tanya pula, daripada orang yang akal dia cerdik, akal dia jauh. Jadi dia punya soalan tu memang
Tapi saya baca sebab apa? Sebab molek orang tahu soalan tu. Soalan yang logik akal, tapi soalan tu tak betul lah kita kata. Jangan ikut logik akal. Buat soalan tu tak salah. Tapi apabila mikir pula kemudian, tambah pula saya baca dah dia soalan tu. Kata tak kena kata. Sebab apa? Sebab soalan dia logik sangat dengan akal. Sebab akal dia akal orang cerdik, orang bidang sains, orang ada pangkat, ada apa. Dia perkara jahat, qada ni dia payah. Kemudian ikhtiar usaha pun qada juga payah. Dia payah nak masuk. Tapi alhamdulillah, maknanya dia sungguh dengar. Tapi adalah tanda tanya. Orang soal tu bukan berarti dia tak terima pegangan. Cuma terkadang timbul tanda tanya jadi soal. Tapi soalan tu lah soalan yang agak cerdik soalan tu. Tak kena orang hak dengar soalan tu hak tak kemah ke. Ya sungguh. Ada benda. Itu orang tu soal. Sebab timbul di akal dia, tapi dia tak pakai soalan dia tu. Mana nak soal dalam FB soalan hak pelik-pelik pun tak ada masalah, saya ambil. Tapi kalau soalan tu agak boleh mempengaruhi orang lain, saya akan padamkan. Tapi soalan saya ambil. Tak ada masalah tu, itu mungkin tanda tanya. Jadi apa guna kita seorang buat baik? Apa gunanya? Itu perintah Allah, syariat. Dan Allah telah mengqadakkan dia jahat. Qadak tu pada masa sekarang. Pada masa esok lusa kita tak tahu. Allah mungkin mengqadakkan dia baik. Asbab Allah Ta'ala aturnya daripada kita suruh nasihat daripada kebaikan. Yang mana kita suruh nasihat dia buat kebaikan, itu pun qadak dan qadar. Kalau betul-betul dia tak berubah sekalipun, apa guna kita menyuruh? Kita diperintah menyuruh. Itu syariat zahir. Hak dia buat, dia tak turut tu, itu pegangan kita tetap ada qadak dan qadar. Situ sudahlah. Setakat tu je. Sebab pegangan, bab syariat zahir, bab syariat hati ni. Hati sentiasa sabar, reda. Ni hati pula. Itu syariat batin. Itu syariat batin pula. Contohlah, anak kita buat perkara yang salah. Kita berpegang kesalahan yang anak kita lakukan tu qada Allah. Tu pegangan. Kita bertanggungjawab. Kita kena ambil tindakan atas perkara yang salah dilakukan. Itu syariat zahir. Hati kita macam mana? Hati kita reda, hati kita sabar. Itu syariat hati. Batin kan kita ada 3 kan? Tauhid, fiqh, tasawuf, Islam, iman, ihsan. Jadi bahagian tauhidnya kita berpegang kesalahan yang anak kita lakukan tu qada Allah, pegangan boleh pahala dunia ni, tetap ada pahala wajib, pahala iman, pahala akidah. Tak ada lah sebesar-besar pahala melainkan pahala iman, pahala akidah. Tak ada baca apa pun ni dekat sini. Lepas tu hak zahirnya dah dibuat perkara salah, kita kena ambil tindakan lah hak zahir. Lepas tu walaupun kita ambil tindakan, hati kita reda, sabar, itu ujian daripada Allah kepada kita. Reda, sabar dipanggil taat batin, tasawuf. Pegangan kita sebesar-besar pahala. Kita ni menunaikan tanggungjawab kita atas kesalahan dilakukan, itu pahala wajib syariat zahir. Hati reda, sabar, itu pahala wajib syariat batin. Wajib belaka tu, pahala besar belaka tu. Tapi satunya pegangan, satunya syariat zahir fiqh, satunya syariat batin tas. Tapi ketiga-tiga adalah kewajipan. Paling besar iman akidah. Itu paling besar sekali. Mana kita kena ada 3 tu. Ada 3. Tauhid, pegangan comel, fiqh syariat zahir comel, tasawuf syariat batin pun comel. Itu kembali pada ilmu. Kemudian kita nak bicara satu perkara lagi yang berkaitan dengan sambungan kita bicara dahulunya, qada Allah, reda, suruh Allah tidak berlaziman. Kemudian kita nak pergi kepada hak qada Allah kepada kita atas dunia ni. Atas dunia ni rupa kejayaan. Atas dunia rupa kejayaan.
kejayaan dunia dengan kemenangan, dengan kekuasaan, dengan ketinggian pangkat, dengan kekayaan, dengan kesihatan yang baik. Semua itu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang yang diqadakkan kejayaan tadi tu, kejayaan tu umum lah, kemenangan, kejayaan dipanggil, kekuasaan pun kejayaan, ketinggian pangkat pun kejayaan, kaya pun kejayaan, sehat, kesihatan yang baik pun kejayaan. Jadi kejayaan tu semua adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah qadakkan kejayaan tu, Allah qada serta redha ataupun tidak. Itu pula. Itu bab redha, bab lain pula. Sebab qada redha tidak berlaziman. Kalau seseorang yang diqadakkan dengan kejayaan serta seseorang tadi diqadakkan dengan iman dan taat, iman dan amal soleh yang Allah qadakkan kepadanya serta diqadakkan kejayaan dunia, maknanya apa yang Tuhan kurniakan kejayaan di dunia itu serta Tuhan redha. Serta Tuhan redha. Redha serta ujian. Redha serta ujian lah. Sekarang Allah qadakkan seseorang itu beriman dan beramal soleh, Allah redha. Allah sertakan kejayaan atas dunia. Jadi kejayaan atas dunia itu adalah nikmat kurniaan Allah serta redha dan ujian daripada Allah Ta'ala pula. Sebaliknya Allah qadakkan seseorang bukan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak redha, Allah murka. Tapi di masa yang sama Allah qadakkan kejayaan. Allah qadakkan kejayaan atas rahman Allah, kemurahan Allah. Allah ni maha pemurah. Allah beri belaka kepada orang yang tak redha, Allah Ta'ala beri. Kepada yang orang yang tak murka, Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Kemurahan Allah atas dunia kepada sekalian hambanya, termasuk hamba yang kafir, hamba yang derhaka sekalipun. Itu kemurahan Allah, Rahman dipanggil. Kalau rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih sayang Allah, Allah buat baik. Mana rahim Allah? Allah qadakkan iman dan ta'ah, Allah qadakkan syurga. Itu rahim Allah. Kalau rahman Allah, pemurah Allah, Allah beri belaka. Sama ada kamu beriman ataupun tidak, kamu beramal soleh ataupun tidak, kemurahan Allah, rahman Allah luas, umum kepada sekalian. Adapun atas jalan rahim Allah, kasih sayang Allah, rahim atas jalan rahim kasih sayang Allah, Allah qadakkan beriman dan beramal soleh, Allah qadakkan pula syurga. Kemudian dengan rahman Allah, Allah qadakkan pula kejayaan atas dunia. Jadi kejayaan atas dunia itu bukan tandaan Allah kasih sayang kepada seseorang. Itu tandaan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahman Allah. Rahim Allah, kalau Allah qadakkan beriman dan beramal soleh serta Allah qadakkan syurga, itu rahim Allah hanya khas kepada orang-orang yang beriman sahaja. Rahim Allah tidak ada kepada orang yang kafir. Rahman Allah umum. Beriman ke, kafir ke, taat ke, derhaka ke, Allah maha pemurah. Allah beri belaka. Walaupun Allah tidak redha sekalipun, nak redha macam mana Allah qadakkan dia kafir. Tapi kafir dia atas dunia ni, kalau kita kira-kira secara umum kok, hak paling berjaya atas dunia kafir lah. Ada ni. Hak kaya-kaya kafir belaka.
Hak orang Islam terkaya tu kerana dia memerintah negara, yang negara tu banyak sumber minyak. Hak orang kafir terkaya tu hak milik peribadi dia. Ada ni? Hak orang Islam kan ada kan ranking terkaya. Atas nama dia memerintah menjadi raja negara yang sumber minyaknya banyak. Adapun secara individu kau cuba tengok atas tu kafir belaka. Ni di negara kita ni, majoritinya umat Islam di negara kita ni. Cuba tengok di atas ha. Hak terkaya tu orang Islam hak majoriti ke? Tidak pun. Orang kafir. Kejayaan dunia qada Allah, datang daripada rahman Allah, kemurahan Allah, tapi Allah tak redha. Allah beri tu rahman Allah, pemurah Allah. Ni kalau kita sebut nama pemurah lah juga kitanya dah. Tapi kalau orang yang kita benci tu dah. Oh, pemurah mokcik ni. Oh, hak orang wak nanya ke dia, hak orang diberi juga. Ada pemurah kita. Mokcik pemurah kita ada. Oh, kita kalau pemurah, sebut nama pemurah, hak kita kenang je. Hak kita tak kenang, hak beridah nak ambil semula kalau boleh. Hak kita tak kenang. Hak beridah pun ambil semula. Boleh ambil semula? Boleh lah kalau anak kita. Anak kita boleh ambil semula. Buruk siku. Buruk siku ke buruk? Buruk siku. Siku buruk. Buruk siku. Tak kira lah buruk siku pun. Hukumnya boleh. Kita beri kanak, kita beri ke cucu, kita boleh tarik balik. Boleh. Sebab apa? Kita dah puas hati dengan dia. Kita terasa hati dengan dia. Dah dulu mula kita suka ke dia. Tu kita pemurah Allah Ta'ala. Allah beri belaka Tengok Fir'aun tu mengaku dia Tuhan. Tuhan beri kekuasaan ke dia, kekayaan ke dia. Ni bukan setakat kafir dah, Tuhan pula dah dianya. Orang kafir ada atas dunia sekarang tak ada lagi ngaku Tuhan tau. Ada? Tak ada ngaku Tuhan. Hak kafir-kafir tak ngaku Tuhan. Hak ni bukan kafir saja, mengaku Tuhan. Tapi Allah beri ke dia kekuasaan lama mana, kekayaan apa segala-gala dia belaka. Itulah pemurah Allah Subhanahu wa taala. Atas jalan istidraj. Allah beri sampai masa Allah matikan, masuk neraka. Jadi kejayaan ke, kekuasaan ke, memang qada Allah, Allah redha. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Memang kekuasaan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita baca dalam wirid sembahyang tu kan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Ta'ala memberi kerajaan kepada siapa yang Allah kehendak, dan Allah Ta'ala cabut kerajaan daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Tu'til mulka man tasha. Allah memberi akan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak, dan Allah Ta'ala akan cabut kerajaan daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Naik kerajaan, qada Allah. Jatuh kerajaan, qada Allah. Lepas tu mana yang Allah redha? Hak Allah Ta'ala naikkan, Allah Ta'ala jatuhkan, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Situ je. Naik kerajaan Fir'aun, qada Allah, Allah tidak redha. Naik kerajaan Namrud, qada Allah, Allah tidak redha. Naik kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, qada Allah, serta Allah redha. Naik kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qada Allah, serta Allah redha. Jadi qada redha tidak berlaziman. Gohnya kerajaan Amerika, qada Allah, tapi Allah tidak redha. Gohnya kerajaan Israel, laknatullah, qada Allah, tapi Allah tidak redha. Ada ni. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, Khalifah Islam,
Khalifah Islam, Khalifah Utsmaniyah, khalifah yang menas pada agama, qada Allah. Allah tak redha ke? Kalau Khalifah Utsmaniyah kekal beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala tetap redha. Kenapa Allah jatuhkan? Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik kerajaan Mustafa Kamal Atatürk, hak sekular kafir tu, qada Allah. Allah redha kepada Mustafa Kamal Atatürk? Tidak. Tapi kenapa Allah Ta'ala naikkan? Qada Allah. Kehendak dia begitu. Dan Allah Ta'ala redha, qada redha tidak berlaziman. Ada ni. Dulu pernah lah di Mesir tu. Benda ni. Mubarak 30 tahun. Mursi 1 tahun saja. Ingat tak? Dr. Mursi 1 tahun saja dijatuhkan dan meninggal dalam penjara. 1 tahun saja. Mubarak memerintah 30 tahun, qada Allah. Jatuh Mubarak, qada Allah. Naik Mursi, qada Allah. Setahun jatuh, qada Allah. Dah mana hak Allah Ta'ala redha? Hak beriman dan beramal soleh. Sama ada 30 tahun ataupun 1 tahun, kalau beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Gitu je. Kalau hak komen-komen FB hak jahil tu gak, Mursi hanya boleh memerintah 1 tahun sahaja. Ini menjadi dalil bahawa Mursi tidak diredai oleh Allah. Jahil sangat-sangat. Dah kalau Allah redha, kenapa Allah qadakkan dia jatuh? Qada dan redha tidak berlaziman. Macam jatuh Khalifah Utsmaniyah tu lah. Qada Allah. Dan Allah tak redha kepada Khalifah Islam. Kenapa Allah tak redha? Tapi kenapa Allah jatuhkan? Itu ujian. Itu perjalanan kehidupan atas dunia. Penuh dengan ujian. Yang mengganti hak kerajaan yang diperintah oleh Utsmaniyah diganti oleh penjajah-penjajah kafir. Qada Allah juga. Tak Allah redha pada penjajah kafir. Mana mungkin? Dulu-dulu adalah orang yang menyandarkan kepada kejayaan, kemenangan, boleh memerintah berdekad-dekad. Allah redha, Allah bersama. Allah redha, Allah bersama. Allah berkati. Tak betul lah ke tu? Allah redha, Allah bersama jikalau kamu beriman dan beramal soleh. Sama ada kamu diberi kerajaan ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Allah akan bersama dengan orang yang muttaqin. Allah akan bersama dengan orang yang muttaqin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang muttaqin, orang beriman dan beramal soleh. Kalau kamu beriman dan beramal, Allah bersama dengan kamu. Sama ada ketika kamu boleh memerintah ataupun ketika kamu jatuh. Allah bersama dengan kamu jikalau kamu bertakwa. Allah berkati, Allah Ta'ala kasih. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang bertakwa. Allah akan kasih kepada bertakwa. Sama ada orang bertakwa tadi itu Allah Ta'ala kurniakan kekuasaan pemerintahan ataupun tidak. Ini orang-orang yang jahil pegangan. Menang saja Allah redha, Allah bersama, Allah berkati. Sebab kemenangan adalah qada Allah. Pasti Allah akan redha. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah nak qadakan kemenangan? Contohlah kita kata berlaku pertelingkahan, naik ke mahkamah. Mahkamah pun menetapkan satu-satu keputusan. Kita kata perebutan harta ke apa ke, perebutan harta ke apa ke, jadi timbullah pertelingkahan, naik ke mahkamah. Mahkamah pun menetapkan harta ni milik sianu-sianu. Qada Allah. Pasti orang yang telah qadakan dengan dengan kata boleh harta tu Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha kalau dia sebenar. Dan tak sebenar macam mana mahkamah menetapkan pertelingkahan bab harta tu menyebelahi dia. Sebab mahkamah mereka menggunakan hak zahir, hak tercatat dalam suratnya hak mana, hak tercatat dalam kertasnya hak mana. Mahkamah ikut zahir itulah. Ada ni. Tapi
hak mana yang dapat menang, boleh menang dalam pertelingkahan, memang qada Allah. Allah redha ke tak? Allah Ta'ala redha kalau kamu sebenar. Allah Ta'ala muka kamu tu tak sebenar. Biasa je berlaku. Nama tidak ditukar. Sudah diberi hidup-hidup, tapi nama tidak ditukar, bertelingkah, pasti tidak akan menang orang yang nama dia tidak ada. Walaupun dia syarat milik dia, sebab dia tak diberi masa hidup, bukan wasiat pun. Tapi dah nama dah tukar. Bila bertelingkah naik ke mahkamah, siapa yang akan dapat memiliki harta? Orang yang ada nama lah. Walau dia tahu dah bahawa harta tu bukan milik dia. Tapi dia buat zalim. Ni contoh. Bila anak tu anak angkat, maka tak ada bahagian pusaka. Anak angkat ni pula baiknya khidmat sungguh-sungguh. Anak sebenar melintah pun tidak. Jadi mak ayah angkat ni pun malah tahu dah anak ni bila dia meninggal tak ada bahagian. Dia pun beri siap-siap masa hidup. Anak-anak tahu belaka. Depan anak-anak pun tak kata apalah. Kalau nak bunyikan, mak ayah bangkit. Kamu duduk mana masa mak ayah tak sihat ni? Nak petikam macam mana? Senyap je. Yang anak angkat ni pula betul benar, tak apalah. Tak tukar nama tak apa. Tak nampak kalau gitu kau nama kan nampak macam kelong pun ke? Kelong tau. Bunyi kata boleh tu akak lalu dah orang uzur tu pergi jabat tu kau nama. Kelong mana kena? Kelong apa? Kelong tomok tak kelong tau. Dia buat senyap, mati kawan tu. Tak apalah sebab saksi ramai. Ni anak arwah ni ramai. Masing-masing kata dok belaka. Berlawan mahkamah mana pun takkan menang yang sebenar ni. Ada ni. Mana kalau menang di mahkamah, harta milik anak arwah. Memanglah sebab ketah dia seumpama tu. Tapi Tuhan redha ke tak? Tuhan tak redha sebab dia menzalimi. Dan kalau Tuhan redha kepada hak anak angkat yang pemilik sebenar, kenapa Tuhan tak qadakan dia menang? Itu kerjaan Allah Subhanahu wa taala, ujian pula pada dia. Tapi bukan kata kami menang di mahkamah, berarti Allah redha, Allah bersama kami. Ada di situ. Kamu tetap Allah redha, kamu tetap Allah bersama. Kalau kamu sebenar, kamu menang di mahkamah ataupun kamu kalah di mahkamah, tetap Allah redha dan bersama dengan kamu kalau kamu sebenar. Itu je. Ada ni. Segala-gala perkara qada Allah, redha Allah, tidak boleh cuma situ je. Yang kita menyandarkan apa-apa perkara yang molek berlaku pada kita, maka Allah pun bersama kita. Tak betul gitu. Ada orang, dia ada kis dia lah. Dia ada kis. Wire. Wire. Sekarang ni kan dia main wire. Pandai wire? Tahu dah. Macam-macam pun tahu wire. Dia banyak wire. Senjata wire sekarang ni. Jadi dia ada isu. Dia pun dia pemain bola. Dia pun sumbat gol, masuk gol. Dia pun buka baju. Allah bersama dengan dia. Sebab apa? Sebab Allah takdirkan dia sumbat gol. Dah tahu lah apa maksud dia. Tapi maknanya dia ada isu peribadi. Jadi dia sumbat gol tu memang takdir Allah. Lepas tu dia pun angkat baju, Allah bersama. Mana apa? Allah buktikan dia betul sebab Allah takdirkan dia sumbat gol. Gitu. Dari semak gol kata takdir Tuhan. Dah Tuhan takdir semak gol tu tak Tuhan kira dia betul lah kau macam mana. Tu wallahu alam lah. Kenapa jadi lepas semak gol angkat baju tu wallahu alam. Tapi jangan sandarkan kepada kejayaan berarti Allah redha, Allah bersama. Segala-gala yang berlaku, perkara yang manis ke, perkara yang pahit ke, khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murrih, Nabi kata. Baik jahat qada qadar, manis pahit qada qadar. Manis kejayaan dunia qada qadar, pahit ujian dunia bagai-bagai kita ni qada dan qadar. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Seseorang tu Tuhan qadakan dia dengan kemiskinan, dengan sakit macam-macam jenis penyakit. Qada Allah. Dah Allah tak redha lah kepada orang miskin, kepada orang sakit banyak-banyak penyakit ni. Ada. Kalau dia beriman dan bersolat, Allah Ta'ala redha. Tapi Allah uji dia kemiskinan. Allah uji dengan penyakit, ada bagai-bagai penyakit.
Orang tu kaya raya, penyakitnya tidak ada, umurnya panjang, qada Allah. Allah redha. Allah redha jikalau ia beriman dan beramal soleh. Tapi kalau dia tidak beriman beramal soleh, Allah qadakan dia kekayaan dengan kesihatan, dengan umur panjang, istidraj daripada Allah. Allah beri sampai masa Allah matikan, tahulah bahagian. Ada ni. Pernah berlaku pertelingkahan. Ni orang agama lah. Pertelingkah. Sampai masa kawan tu mati. Orang hal ini, tu tanda Allah tak redha. Sebab tu Allah matikan dia awal. Dia kata, dia begitu. Sekarang ni bahagian agama, dia bertelingkah. Sampai masa, lepas tu lah, lepas masa meninggal seorang daripada bertelingkah ni. Orang belah ni kata, Tuhan takdirkan dia mati awal, berarti dia tak betul tu. Lepas tu Tuhan takdir dia mati awal. Hak ni pula, hak sebelah hak mati awal ni, pengikut dia, hak matilah. Jin hak Tok Guru tu main cekik. Dia belawang gitu. dia ni cerita sebenar ni. Jadi hak jawabnya, hak masuk orang hak sebelah hak mati dulu ni lah. Matilah dia kata. Tok Guru atau jin. Dia balas bak jin ni. Hak jenis bela jin ramah ni. Jin tu gumu mai cekek orang ni waktu mati. Boleh dia kata oleh kerana hak ni mati awal, takdir Tuhan. Berarti Tuhan tak redha kita dia salah, lepas tu Tuhan mati awal. Hak mati muda-muda ni, alim ulama mati muda-muda tu mati awal tu. Tuhan tak redha ke? Orang jahat-jahat umur panjang je tu. Tak redha ke? Redha. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tu je. Dia mati awal ke mati lewat ke, dia beriman dan masalah, Tuhan redha. Dia mati awal ke mati lewat ke, dia tidak beriman, tidak masalah, Allah tidak redha. Apa yang berlaku atas dunia, perkara baik jahat, manis pahit, qada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kat jalan dunia, terkadang Allah kurniakan serta redha dan sebagai ujian. Terkadang kejayaan dunia Allah Ta'ala kurniakan atas jalan rahman Allah, kemurahan Allah, atas jalan istidraj. Allah beri-beri sampai masa Allah akan balas dengan api neraka. Kira-kira selesailah kita ni bicara tajuk rukun iman yang keenam. Yang pertamanya bab qada, pergi kepada perkara jahat. Jadi sebelum kita masuk pegangan yang kedua itu qadar, insya-Allah saya akan pergi kepada bicara tasawuf minggu depan. Bicara tasawuf, kita wajib redha akan sekalian qada Allah, termasuk qada jahat. Ni kita wajib redha. Ni bahagian kita ni. Redha dengan qada Allah, dan kita pernah bagi hati sifat mahmudah yang ke-9. Tapi itu bicara tasawuf. Tapi bicara tasawuf sekalipun, dalam kitab Faridatul Faraid, ketika bicara qada jahat, Syekh Ahmad Al-Fatani diselit dengan redha akan qada Allah. Kewajipan batin termasuk qada jahat. Anak redha dari sudut mana? Sebab itu perkara jahat. Redha dari sudut qada Allah, haram redha dari sudut kejahatan tersebut datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Walaupun itu pembicaraan tasawuf, tapi berkait dengan qada Allah akan perkara yang jahat. Wallahu a'lam. Kemudian kita hak minggu lepas hak berkait dengan hak musalaf 17 hak berkait dengan rukun qiyam selesai bicara berkaitan dengan rukun qiyam di musalaf 17. Jadi kalau kira masuk kepada bicara rukun membaca Fatihah. Jadi sebelum nak masuk pada rukun membaca Fatihah, kita bicara dahulu hak berkaitan dengan rukun qiyam. Berdiri, lemah, duduk, lemah, mengiring, lemah, melentang. Lemah, melentang, kemudian pilih melentang. Oh, bahaya ni. Orang masjid ni, ni untuk
Dok bahaya ni air di sini. Dok batuk ni. Dok ingat. Ni air di sini kelas ada air. Sebab saya hari kedua di masjid yang burung tu batuk, memang saya cari air sungguh. Kata mana masjid yang burung ni, saya bunyi mana tu kan hari ni sampai air pun tak ada. Dah ingat hari tu. Sebab apa dah batuk. Bila batuk cari air lah. Masjid yang burung tu memang ada air semua atas meja tu. Tapi hari tu tak ada. Dan bunyi pada tukang jaga tu lah. Sebab tukang jaga tu dia baik, boleh gurau je. Mana masjid hari ni air tak ada. Tengok batuk nak cakap tak boleh, air tak ada. Tak ada. Kurang dia. Warna orang masjid. Air budak standby hari ni. Baru teringat puasa. Dan ni molek ni air duduk sini ni batuk ni. Lepas tu kalau minum jangan beritahu lah. Rezeki. Rezeki. Tak berdosa sebab minum tak sengaja. Tetapi orang tengok wajib kena cegah walaupun perkara tu tak berdosa. Dia kan perkara berdosa baru tu wajib cegah tau. Walaupun tak berdosa tapi tetap wajib cegah. Yang ada ni. Macam budak tak balik lagi nak buat perkara maksiat. Dosa ke tak? Tak, kita wajib cegah walaupun tak berdosa. Kita nampak orang buta nak melintah orang semayang. Dosa besar melintah orang semayang ni. Tapi dia tak nampak, dia tak berdosa, tapi tetap tu wajib cegah. Dia kata, biarlah dia orang buta, dia melintah orang semayang. Apa mana dia dosa? Dia orang buta, dia tak sengaja, tak nampak. Betul, dia tak berdosa. Tapi tetap kita wajib kena cegah walaupun dia tak berdosa. Jadi kita nak berdosa baru wajib cegah. Tak cegah walaupun tak berdosa sebab dia tak tahu, tak sengaja, tetap wajib kena cegah, wajib kena beritahu. Tapi hak ni untuk benda untuk subuh tak boleh minum air kau kalau kuliah subuh. Kuliah maghrib tak ada. Dah kuliah maghrib tak ada. Kalau subuh pun dah ingat. Jangan deh. Orang mengajar pun dah ingat main dah batuk-batuk. Jadi hak dalam keadaan melentang untuk rokok, sujud, isyarat dengan kepala. Daripada bantal tu angkat kepala. Dia ketika melentang dia wajib kena bubuh alah kepala. Wajib kena bubuh alah kepala. Kena tinggikan kepala. Sebab kita kalau sembahyang berdiri, sembahyang duduk, sembahyang mengiring, ni kiblat kira di dada. Kiblat kira di dada. Tetapi apabila melentang, dada sudah ke langit. Dada sudah ke langit. Maka wajib kena bubuh alah kepala supaya kepala tu naik ke atas sedikit. Maka kiblat kiri muka. Tetapi kalau macam katil sekarang hak boleh naikkan, boleh pusing tu kita kena naikkan. Sekarang katil boleh pusing. Boleh pusing ni kita dia melentang, kaki kepada kiblat, dada ke langit, muka ke langit, dia kena pusing. Dia angkat. Mana angkat bukan angkat siapa ke jadi terbalik kawan tu. Mana angkat kiblat di dada. Kiblat di dada. Tapi kalau katil kayu, katil besi biasa, dia tak ada nak angkat, maka dada ke langit. Maka wajib buat alas kepala supaya kepala tu terangkat, kiblat ke di muka, bukan ke di dada. Kita kalau kiblat ke di dada, muka kepada kiblat sunat. Kalau kiblat ke di dada, muka berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tidak ada kerana, tidak ada hajah, hukumnya makruh. Kalau ada kerana berpaling ke kanan kiri itu tidak makruh. Kita semayang ni bukan berarti kita kerasan. Ada kerasan. Apa di sebelah tu anak cucu apa tu? Budak ni buat apa ni duk kerah? Kerasan bukan. Paling tengok. Mana boleh berpaling? Ada hajah tidak makruh. Tak ada hajah baru makruh. Ada ni. Tapi kiblat ke di sini bukan ke di muka. Muka berpaling kanan kita. Itu tidak membatalkan semayang. Tetapi apabila kiblat sudah berpindah pada muka, sebab dada melentang, dada ke langit,
Kiblat ke di muka. Muka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri, termasuk pada masa beri salam. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi, rukun kauli. Assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua. Sunat. Rukun kauli, betul tu sunat kauli, salam yang kedua. Berpaling tak boleh. Kan kita memberi salam, kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri itu sunat hay'ah. Assalamualaikum, salam yang pertama, rukun kauli. Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang kedua, sunat kauli. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, sunat, ini sunat hay'ah fi'li dia panggil. Sunat hay'ah. Kita berpalinglah. Tetapi kalau kiblat duduk di muka, maka sudah tidak boleh berpaling ke kanan, tidak boleh berpaling ke kiri, walaupun ketika memberi salam. Sebab kiblat di sini. Sebab dada melentang tu, dada ke langit, bukan ke Kaabah. Adapun kalau katil tu boleh pusing, kiblat ke sini, ketika memberi salam, palinglah ke kanan ke kiri, sunat hay'ah. Dan kalau bukan tikwi salam pun kita berpaling ke kanan kiri masa tengah semayang pun tak batal. Sebab kiblat duduk di dada. Hak ni hak biasa kita. Tapi kalau semayang melentang atas belakang, hak katil biasa yang tidak boleh diangkat, jadi dada sudah ke langit bukan ke kiblat, ke Kaabah. Maka bubuh adalah kepala umpama bantal, maka kiblat duduk di muka. Muka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Sebab kalau muka berpaling ke kanan ke kiri, berarti sudah tidak menghadap kiblat. Dia tidak menghadap kiblat, batal sembahyang. Kemudian kepala pun tak ada orang buh bantal, maka dada ke langit, muka ke langit, kiblat duduk di tapak kaki. Yang kita berunjuk tu, tu kiblat di tapak kaki ni, kepada Kaabah. Ni kes ini. Asal kiblat ke di dada, dada ke langit, pindah ke muka, muka ke langit juga, tak ada ubah bantal, maka kiblat duduk di tapak kaki. Tapak kaki ke sana lah kalau ikut masjid ni. Kiblat ke di tapak kaki. Ketika tu berpaling muka ke kanan kiri boleh, sebab kiblat bukan duduk di muka, kiblat duduk di tapak kaki. Ini hak semayang melentang atas belakang. Yang pertama, kalau katil itu boleh diangkatkan, dipusingkan, kiblat ke di dada. Kalau katil tak boleh dipusingkan, wajib berbantal di bawah kepala, kiblat ke di muka. Kalau kepala tidak berbantal, kepala pun melentang ke langit juga, kiblat ke di tapak kaki. Jadi dalam keadaan tidur melentang, maka untuk rokok sujud wajib angkat kepala. Angkat sedikit, setakat boleh. Biasanya orang yang semain melentang ni mengiring pun sudah tidak kuasa. Kepala memang tak boleh nak angkat. Ghalibnya begitulah. Kalau ada tenaga lagi, kepala boleh angkat, pasti masih lagi kuasa solat mengiring. Kan berdiri, berpindah kepada duduk, berpindah pada mengiring. Lemah dia mengiring ni, lembek dah ni. Dia kalau buah mengiring dia akan terbalik. Maka berpindah pada yang keempatnya, melentang atas belakang. Berdiri, duduk, mengiring nombor 3, nombor 4 melentang atas belakang. Biasa orang melentang atas belakang orang lembek dah. Dah mengiring pun tak boleh. Lembek dah tu. Jadi waliknya orang melentang atas belakang ni, nak angkat kepala macam mana? Tak boleh angkat kepala, rokok sujud, pejam dengan mata, isyarat dengan mata. Apabila akal masih lagi sedar, mata sudah pejam rapat, tak boleh nak buka tutup dah. Yang terakhirnya, memperlakukan sembahyang dengan hati. Memperlakukan sembahyang dengan hati. Kewajipan sembahyang tidak akan gugur selagi akal sedar, walaupun mata sudah tak boleh nak buka. Ini sembahyang tiang agama. Puasa
ada situasi keadaan gugur kewajipan puasa. Untuk kewajipan puasa tu hanya kewajipan beras cupok sehari, tak apa pun RM2. Kalau kita orang hok gagah ni, kalau kata nak puasa boleh, nak beli beras cupok boleh, ganti puasa 10 cupok pun sanggup bayar tau. Macam mana? Jadi kita orang segar ni. Orang segar ni, hukum syarak ada dua pilihan. Sama ada berpuasa ataupun secupok sehari. Oh, cupok 670 mg. 10 cupok pun boleh. 10 kilo boleh tau. 10 kilo. Puasa tak tambah, ganti 10 kilo bagi pada fakir miskin. Nak orang lain tau. Ni tak ni orang yang gugur kewajipan puasa kerana tua, kerana sakit berat, hanya wajib cupok sehari je. Ni fidyah puasa. Ni puasa ada ketika gugur kewajipan puasa. Semayang dok selagi berakal. Selagi berakal. Kalau lelaki sungguh, memang selagi berakal. Kalau perempuan, selagi berakal, selagi suci haid dan nifas. Dia kalau perempuan. Selagi berakal, selagi suci haid dan nifas. Jadi, sebagaimana orang lelaki, termasuk juga orang perempuan tua. Selagi berakal juga. Sebab dia haid tak ada, memang nifas tak ada. Yang gugur kewajipan sembahyang kerana hilang akal, kerana haid, kerana nifas. Itu je gugur kewajipan sembahyang. Maknanya, kalaulah, kalau kita katalah, ni dulu-dulu lah, dulu-dulu naik bas, dulu-dulu singgah mana-mana masjid. Kadang-kadang dari babah pun isap rokok je, tak semayang pun. Tak semayang pun. Lepas tu berapa orang je semayang? Dulu berapa orang je semayang? Lepas tu kadang-kadang dari babah pun dia nak kejar masa ni, dia tengok-tengok orang, kalau orang tak bunyi dia pakai sterik. Ada orang ni dia malu nak bunyi, kena beritahu. Saya berhenti lah nak semayang. Dia wajib kena berhenti, salah tak berhenti. Tapi kalau tak senyap, dia tak berhenti. Sebab apa? Dia berhenti tak ada orang turunnya. Seorang ada orang gitu je turun. Jadi dia tunggu, kalau ada orang suruh berhenti, dia berhenti lah. Ramai hak tak turun. Memang tak turun lah. Kalau orang perempuan, kita kata haid lah tu. Sebab tu bah dia berat tu, haid dia banyak. Lepas tu kalau orang lelaki, gila tu. Tak gila lah. Orang haid ayah semayang, orang perempuan. Orang lelaki gila lah. Gila tak ayah semayang lah. Gila ramai rabah. Lepas tu ayah semayang. Ni. Sebab tu ni kisah lah. Menantu dia kalau balik kampung haid semua. Balik kampung haid semua. Mula-mula boleh lah. Lama-lama semayang tak semayang. Kena-kena duduk KL tu. Yang anak duduk lelaki ni semayang lah. Rumah mak ayah dia semayang. Bini tak semayang. Sebab apa? Haid. Kena-kena duduk di KL tu, suami tu tak semayang belaka suami tu tak semayang belaka. Tapi boleh lah. Orang lelaki nak kata mana? Kenapa tak semayang Hei. Boleh jawab gitu. Lelah lah. Jadi orang lelaki ni selagi berakal. Selagi berakal. Sakit sehabis sakit ke, kekal kewajipan semayang. Itu saya buat contoh masa mengajar tu. Sehabis-habis sakit, kekal kewajipan semayang. Mana contoh sehabis-habis sakit? Sedang beranak. Sehabis-habis sakit. Masuk waktu semayang, wajib sembahyang. Oh, ni marah orang puan Oh, ustaz sedap. Oh, dia tak rasa beranak ni sakit macam mana. Sungguh. Marah sungguh kau dulu. Marah. Saya tanyalah. Sakit. Allah ustaz separuh nyawa dia kata. Nak tanya satu je. Akal sedar tak? Sedar. Kekal wajipan semayang. Itu je. Sehabis-habis sakit, selagi akal tu sedar, wajib semayang. Gitu je lah. Ni almarhum tubuh saya ni. Keluar pada jongor dah budak tu. Masuk tu semayang, wajib kena semayang. Dah tu lagi keluar pada jongor dah budak tu. Orang bang Zuhur bunyilah di hospital.
tepi masjid ladang semayang zuhur. Ha? Jangan lupa kitab Hidayatul Sibiyan kita ni hak syarat wajib semayang tu. Islam, balik, berakal, suci sunipah. Pada ni. Suci haid, suci nipah, wajib semayang. Berakal, wajib semayang. Sekarang ni hak keluar polis jongo ni, haid ada ke tak? Tak ada. Nipah ada ke tak? Tak ada. Akal sedar ke tak? Sedar. Oh, wajiblah semayang. Kena sokong gitulah, jangan marah. Oh, dia marah. Oh, dia kata sedap ustaz, mentang-mentang dia lelaki tak rasa orang beranak ni separuh nyawa dia kata. Betul lah. Tapi berakal ke tak? Tu darah yang keluar tu, itu bukan darah haid dah, bukan darah nipah. Tak ada ni. Lepas tu macam mana nak semayang? Wuduk tu syarat sah, kamu tak mampu nak buat. Menghadap kiblat syarat sah, kamu tak mampu nak buat. Menutupi aurah syarat sah, kamu tak mampu nak buat. Bersedia najis syarat sah, kamu tak mampu nak buat, bukan sengaja. Tetapi beberapa syarat sah yang tak mampu dikerjakan, bukan sengaja, tidak menggugurkan kewajipan semayang. Sebab syarat semayang lain, syarat sah lain. Ni di usul 8 kita dahulu. Jangan lupa lah. Syarat wajib 5, syarat sah 9. Syarat sah tidak mampu disempurnakan, tidak menggugurkan kewajipan selagi syarat wajib cukup. Islam, sahih kita orang Islam. Balik, memang kita balik. Berakal dengan suci haid dan nipah. Haid nipah memang tak ada. Akal sedar ke tak? Memang sedar. Kekal kewajipan semayang. Siapa yang gugur kewajipan semayang? Orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang pitam, orang haid, orang nipah. Ni 7 golongan ni saja yang tak wajib semayang. Orang yang tak mampu berwuduk, tak mampu menutupi aurah, tak mampu menghadap kiblat, tak mampu suci dan najis, sekalipun kekal kewajipan semayang. Tu. Mana keluar pada jongo dah anak, mana keluar pada jongo ni. Kekal kewajipan semayang. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hanafi, darah nipah adalah darah yang keluar selepas rahim suci. Bersih dah. Keluar anak habis dah. Keluar darah. Itu baru nipah. Tiba-tiba anak kembar. Dalam ada seorang lagi. Darah keluar, lepas keluar seorang. Bukan nipah lagi. Kekal kewajipan semayang. Haid tak ada, nipah pun tak ada. Sebab ada lagi seorang dalam. Ada lagi seorang dalam. Dia kena habis keluar darah. Dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, baru ku nipah. Melainkan mazhab Maliki. Hak darah yang keluar bersekali dengan anak tu dihukum nipah dah. Gugur kewajipan semayang. Bukan kerana sakit, kerana nipah. Tapi darah yang keluar sebelum beranak, bukan nipah, mazhab Maliki, melainkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, darah yang keluar sebelum beranak, nipah dah dibubur. Apabila nipah, gugur kewajipan semayang. Kerana nipah, bukan kerana sakit. Tapi kalau mazhab Syafi'i, keluar paling jongo dah anak sekalipun, kekal kewajipan semayang. Sebab bukan nipah. Selagi akal sedar. Maknanya orang beranak ni boleh pakai lah mazhab Maliki. Hak nipah tu awal. Ataupun pakai mazhab Hambali. Nipah lagi awal. Tak semayang bukan kerana sakit. Tak semayang kerana nipah. Bila nipah gugur kewajipan sembahyang. Apakah situ boleh lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i sungguh, keluar paling jongo pun kekal kewajipan semayang. Walaupun sehabis-habis sakit. Mula-mula dululah cerita. Kemudian pun dah tu faham lah. Lagipun saya biasanya akan bersekalikan dengan mazhab Maliki, mazhab Hambali, hak nipah tu awal sikit. Hak ning sego mego di wak bersalin tu keluar masuk semayang dok tu balik awal. Tapi sekarang alhamdulillah dengar cerita wak bersalin di Kota Terengganu tu comel loteng molek baru. Mana orang hak mari nak beranak tu ada baju semayang dalam beg masing-masing. Ada kesedaran. Mana hak mari tu kan, hak mari nak siapa masa keluar tanda di mari tu, memang dalam beg tu ada baju semayang orang sekarang.
Kalau dulu di soal tanya no, yang kamu mari hospital ni bukan keluar darah tanda dah ke? Darah tanda tu bukan darah haid. Kenapa tak wajib semayangnya? Ada ni. Tak semayang dah kalau dulu. Orang semayang kita tanya pula. Ada seorang tu dia semayang, dia kata dia baloh dengan Messi. Messi kata, selama saya bekerja, tak pernah saya jumpa lagi orang nak semayang. Messi tu pula. Dia baloh dengan Messi. Kan ada bekas Messi sini. Jangan main ramai-ramai tu, tak ada pencing jururawat kan. Ni cerita dia. Ada seorang tu dia cerita, dia semayang. Jururawat tu tak kata apa. Dia cuma kata, dia sungguh memanglah kalau kira hukum, wajib lagi semayang ni, dia kata. Tapi saya tak jumpa lagi orang semayang. Tapi dia tahu wajib semayang, cuma orang tak semayang. Waktu dia cerita, Maxi marah. Semayang apa dia kata dia? Ada seorang tu pula, dia ada apa-apa pun segar mega lagi tak semayang. Orang nasihat suruh semayang. Suami saya ustaz tak susah semayang pun. Suami dia ustaz. Suami dia ustaz tak suruh dia semayang pun. Okey je lah nak kata mana. Dulu tak semayang dulu. Tapi sekarang ni punya kata alhamdulillah lah. Mana boleh kata ada kesedaran. Mana bawa baju semayang. Mana kalau kita dah selesa dah apa semua, kemungkinan petang-petang bakali nak kena beranak, Zuhur tu pun dah selesa dah. Kadang-kadang kepayahan dah, jamak takdim lah. Payah apanya. Jamak takdim. Mana kalau kata pukul 4 ke pukul 5 ke, ada masalah dah. Jamak takdim dah. Jamak takdim kerana kadang-kadang sakit nak beranak. Gitu je lah. Ada ni. Ni keluar masuk. Zaman dulu lah telefon duduk luar. Zaman dulu lah ni telefon duduk tangan dulu. Telefon ada luar tu. Semayangnya tidak. Sehari 2 hari duduk hospital. Tidak semayang. Suaminya mana? Dia kata suami masa tu mak dia cara. Dah mak dia? Suami yang bertanggungjawab bukan mak dia dah. Lepas tu mak macam mana pula? Ada pula memang dia semayang sebab suami dia suruh semayang. Mari mak dia, mek dak semayang masa dulu. Mek dak mek mak lah. Mak tu mek dak semayang. Mari adik-beradik, kak pun dak semayang. Dah molek lah. Ni semayang sebab suami dia suruh. Mari mek kata dak semayang. Mari kak kata dak semayang. Kenapa dak semayang? Kena nak beranak. Beranak apa? Tak beranak apa lagi ni? Tak beranak lagi. Ni cerita betul ni. Orang dulu kan beranak payah. Orang dulu beranak payah. Hak payah lah. Hak mudah panggil Tok Bidang. Tok Bidang tak siapa lagi beranak dah. Hak payah, Tok Bidang mari, lepas tu senyap. Tok Bidang balik. Panggil pula Tok Bidang mari, lepas tu senyap. Balik. Ni kalau orang jenis hak payah. Hak jenis hak mudah panggil Tok Bidang. Tok Bidang siapa tu sudah dah. Tu jenis hak mudah. Ada ni. Maknanya Tok Bidang balik, dia duduk main gitu 2 hari, 3 hari duduk main gitu. Dah semayang dah. Sebab apa? Sebab nak beranak. Nak beranak Tok Bidang balik dah. Yang peliknya 2-3 hari tu dah semayang, dia masak boleh. Dia bangun masak. Boleh masak. Tapi semayang, dah. Sebab apa? Sebab nak beranak. Yang kamu masak ni pelik kata. Ada pelik. Ini cerita orang zaman dulu, dia nikah dekat-dekat rumah je. Pada ni. Jadi 2 keluarga lelaki perempuan ni sama-sama keluarga semayang bang. Keluarga semayang bang ni. Masa nak beranak tu kok jadi macam meriah, macam raya lah jawapan dia. Mari belaka 2 belah ni. Tapi dah semayang belaka. 2-3 hari dah semayang. Ni cerita orang dulu. Tapi gitulah. Orang dulu ni dia ada keuzuran dia. Ni saya biasa sebut. Orang dulu dia jauh daripada orang mengajar. Maka tinggal semai kerana kejahilan Tuhan tak ambil salah. Sebab dia jahil. Jahil kenapa? Kerana jauh daripada alim ulama. Ni jahil dimaafkan. Dia ada 2 jahil dimaafkan. Yang pertama jahil baru masuk Islam. Ini maaf ni sebab dia baru masuk Islam. Yang kedua Islam keturunan ni. Dia jahil kerana tak ada orang ngajar pun kapun dia ni. Ni orang dulu.
Tinggal sembahyang kerana jahil dimaafkan, tak berdosa. Tapi kena qada kemudian, tapi tak berdosa sebab jahil yang dimaafkan. Sekarang bukan alasan. Sekarang bukan alasan. Orang mengajar ramai orang mengajar. Sama ada boleh mari masjid, mari surau, ataupun boleh mengikuti live FB ke apa semua. Boleh mengikuti live FB apa semua. Maka waktu tu kalau tambuh belajar, waktu tu jahil yang tidak dimaafkan. Itu jahil yang tidak dimaafkan. Sebab itu dia si tak mau belajar. Ada ni. Orang dulu lain. Orang dulu jauh daripada alim ulama. Orang sekarang ni sengaja menjauhkan diri daripada majlis ilmu. Ada orang dia bukan nak menjauhi dari majlis ilmu, dia ada kekangan, kesibukan menyebabkan dia jauh daripada majlis ilmu. Tetapi dia tetap boleh belajar melalui live FB, rakaman. Dia seperti jauh dari majlis ilmu. Dan memang ada orang yang mari masjid hanya hari Jumaat saja dia kata. Sebab dia dalam keadaan kerja dia begitu begini. Tapi walaupun dia seperti jauh daripada masjid, tapi dia tidak jauh daripada majlis ilmu. Dia usahakan juga nak belajar. Ada orang yang dekat dengan masjid, berjemaah 5 waktu, tapi apabila orang mengajar, dia lari daripada majlis ilmu. Dia ada bagai-bagai bahagian masing-masing. Ada orang yang seperti jauh daripada masjid. Kita hanya nampak muka dia hari Jumaat saja. Tapi kena-kena dia sentiasa belajar dengan rakaman-rakaman live FB. Ada orang berjemaah 5 waktu di masjid, tapi orang mengajar, dia lari. Orang mengajar, dia berzikir. Orang mengajar, dia baca Quran. Ni. Padat ni. Dia sengaja lari daripada majlis ilmu, walaupun dia ahli masjid berjemaah 5 waktu sekalipun. Maknanya sekarang ni, kalau kita ada kekangan menyebabkan kita jauh daripada masjid sekalipun, sekarang ni tidak ada alasan dah kita nak menjauhi daripada majlis ilmu. Tapi kalau kita menjauhi juga daripada majlis ilmu, kejahilan kita tidak akan dimaafkan. Jangan cerita macam orang dulu kejahilan mereka kejahilan yang dimakzurkan, yang dimaafkan pada syarak sebab tidak ada orang mengajar. Dulu kan ada orang mengajar. Pandai sikit je, dialah paling alim sekali. Gitulah. Jadi kerana kejahilan, sepatutnya semayang, dia tinggal semayang. Tak berdosa kerana jahil, tapi kalau dia tahu kemudian, dia kena qada. Gitu je lah. Jadi bab semayang, kalau mazhab Syafi'i kita kok, walaupun tengah beranak sekalipun, kekal kewajipan semayang. Kekal kewajipan semayang. Sehabis-habis sakit nak beranak sekalipun, haid memang tak ada, nipah pun belum, akal sedar, kekal kewajipan semayang. Malaikat pakai mazhab Maliki, ataupun kita pakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni awal-awal kalau darah tu dihukum darah nipah dah. Maka gugur kewajipan semayang kerana darah nipah. Kemudian kita ni tak sesal lagi ni, hak berkaitan dengan semayang orang uzur ni, tak sesal lagi. Mana insya Allah depan tu kita dah masuk lagi lah kepada tajuk Fatihah. Sebab sepatutnya kita masuk kepada tajuk Fatihah dah ni, sepatutnya. Tapi kita masih lagi bicara berkaitan dengan semayang orang uzur. Selagi akal sedar, lagi tu kekal kewajipan sembahyang. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Yang keji dan terpuji. Muka surat 33. Baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
adanya sifat takut kang Allah ini mendorong seseorang untuk berbakti dan mencintai Allah dan mengharapkan limpah kurnianya. Kerana dengan mendapat limpah kurnianya lah seseorang terselamat dari seksanya. Takut di sini mendorong seseorang untuk lebih mendampingi Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang. Jadi ini pembicaraan sifat kepujian yang kedua, iaitu sifat khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji ni, pembicaraan bagi satu-satu sifat tu agak ringkas. Jadi dia hanya sebut sekali di sini, dan mengharapkan limpah kurnianya. Yang mana dalam kitab Penau Bagi Hati, pembicaraan sifat khauf panjang dibicara juga dengan rajak, harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 30. Zuhud dah. Zuhud dah. Surat 34. Surat 34. Lepas tu hak mana? Hak yang bagi berapa? Bagi yang ke-6. Sifat zahid itu mengekalkan seseorang berada di jalan yang lurus. Situ. Warna jauh sangat. Itu penggang yang kedua, ni penggang yang ketiga kan. Surat 34 bagi yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat zahid boleh mengekalkan seseorang berada di jalan yang lurus menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab ni disebut zahid. Dia sifat ni zuhdun. Zahid, orang yang zuhud, itu isim fa'il. Zuhdun, kemudian orangnya zahid, orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Tapi dia di sini dengan zahid. Jadi sifat zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Berpaling hati daripada dunia. Kemudian berkaitan dengan zuhud ni, dia banyak darajah lah. Saya sebut terdahulunya hak zuhud orang awam. Zuhud orang awam ni berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Dunia hak halal nak sangat-sangat. Tapi kalau nak dapat dunia tu, tidak kira hukum hakam, ada. Biar banyak pun, biar untung besar pun. Tapi kalau siapa ke langgar hukum, dok sama sekali. Itu zuhud orang awam. Orang yang tidak zuhud ni, dia tak kira, dia tak kira halal haram, tak kira. Janji boleh, jalan mana tak kira. Ni orang yang tamak, hati dia tamak akan dunia semata-mata. Adapun hak zuhud, hak peringkat tinggi itu, langsung hatinya tidak ada dunia. Walaupun di tangannya dunia banyak, tapi dunia hanya ada di tangan. Dunia ada di tangan, tapi tidak ada di hati.
kita ni dunia memang ada di hati. Sayang dengan dunia. Ada ni. Orang nak minta-minta, nak pinjam-pinjam, payah nak beri. Sebab apa? Sayang. Hak baru-baru tu gosok-gosok lah. Gosok-gosok lah depan dia. Sayangnya. Mana apa ni? Dunia di hati. Itu orang awam. Tak ada salah tu. Tapi bila dunia di hati ni kok, Allah Ta'ala jadikan hati ni satu. Bila dunia di hati, akhiratnya kok tepe-tepe je, tempelang saja, nupang-nupang saja. Hati kita satu. Lah hati kita dunia, mana akhirat hanya apa? Nyepeng ke apa? Nyepeng tu lain tau. Nyepeng ni hak budak tu. Nyepeng budak ni nak khilas kain tak boleh. Nanti nyepeng tak kau apa? Nyepeng. Hak belik keting tu lah. Saya dah belik keting. Belik keting. Tahu belik keting. Kau panggil nyepeng gitu. Hak nak khilas kain tak boleh tu nah. Nyepeng. Ni makna apa? Dunia akhirat di hati ni ada gitu-gitu je lah. Sebab apa? Sebab dunia. Tapi kalau dunia hak haram, dah. Biarlah hak ada pun ada lah. Ni kalau dapat ni, hak ning ni kok, tapi jalan tak betul, salah. Kalau nak kira betul salah bila ni orang tomok ni orang panggil. Jadi orang awam pokoknya gitu. Maknanya hati dia berpaling daripada dunia yang diharamkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Berpaling dunia yang diharamkan. Dia kadang-kadang lah, dia hak masalah zuhud ke, tomok ke, kita ni biasa tengok hak ada di tangan. Kita nampak orang ada banyak di tangan, kita kata orang ni tak ada zuhud ni, tomok. Kita tengok orang ni kok susah, ni bawa zuhud. Tak betul gitu. Ini bicara hati, bukan bicara hak zahir di tangan. Ada ni. Orang yang harta tak ada di tangan, kemudian dia tak zuhud. Ni lagi cepat ni. Ni lagi cepat. Maknanya janji boleh, hukum macam mana pun tak kira. Kalau orang hak ada benda di tangan ni, kalau hak tak molek dengan hukum, langgar hukum tu, dia mikir sikit. Allah, tak cukup lagi ke ada ni. Tapi akhirnya dia ambil juga. Tapi mana tak cepat mana. Tapi kalau orang susah, dia tak kira. Aku susah ni. Kalau main hukum kot, pak bila susah. Ni. Maknanya orang yang susah tu, orang fakir tu, lebih mudah tergelincir nak banding dengan orang yang senang. Nak banding orang senang. Sebab dia orang senang ni, kalau ada tambahan nak dapat duit contohnya, pendapatan, tapi kalau dah betul dengan hukum tu, dia masih lagi mikir. Berapa hotong hari sama ni tak cukup lagi ke? Hotong bila mengening tu banyak dah kena soal daripada masyarakat tu, tak cukup lagi. Siapa kau salah pun nak ambil juga. Ni. Dia ada lagi lah situ. Tapisan dia. Tapi kadang-kadang langgar juga. Tapi ada tapisan. Orang susah ni lagi lah. Mana ni? Orang hak nega-nega biasa ni, kadang-kadang tak kira hukum akan. Dia kira janji boleh duit, janji laku. Macam contoh hak timbul dalam FB tu lah, nega-nega jual-jual ni untuk berbuka puasa. Tapi kalau berbuka puasa pun basi dah, maknanya hak tu bukan hak hari ni, hak kemarin dia perangai ataupun dia capur dengan hak baru. Faham tak ni? Kalau kata nak makan sahur basi tak pelik sebab dia lambat sangat. Tapi kalau berbuka pun basi, faham-faham lah. Sebab apa? Sebab hak tak habis kemarin tu dia simpan, lepas tu dia tambah dengan baru, dia perangat. Ni, lepas tu dia tahu tak tahan lama, dia tahu. Tipu orang seumpama tu. Bulan Ramadan ni ada ni. Nama apa ni? Tomok.
Sebab apa? Sebab dia orang mereka tak besar mana, untung pun tak banyak mana. Tapi kalau dah habis kena bagi ke orang, manalah tu. Ada ni. Ni lebih mudah ni, lebih mudah. Lebih mudah membelakangkan hukum sebab dia susah. Lah untung pun tak banyak. Ada ni. Tiba-tiba dah habis, maknanya makan tu tak nak makan sebab banyak. Kena bagi ke orang lah. Oh, bagi untung lah sikit dah. Modal pula besar kan sekarang ni kan. Bahan-bahan tu mahal belaka kan. Kalau pergi beli tu kok memang mahal-mahal lah. Pada ni. Memang mahal-mahal. Jadi nak ceritanya untung tak banyak mana. Tapi kalau tak habis, tiba-tiba kira dak simpan untuk esok, dia tu lagi rugi dia. Dia pun simpan untuk esok, dia pegang, dia capur mak baru. Ni tipu orang seumpama ni. Dia tahu tak? Dia tahu. Sebab apa jadi dia buat kerja seumpama tu? Sebab tak ada sifat zuhud. Hati tidak berpaling daripada dunia yang haram. Dia tak kira. Janji boleh. Lepas tu orang boleh makan, tak boleh makan, atas nasib kamu lah. Dia kata. Atas nasib lah. Ada ni. Mana kata ni, orang yang susah ni kadang-kadang lebih besar lagi ujian. Besar ujian lah ke? Orang senang pun besar ujian. Tapi orang susah ni lagi besar ujian. Sebab apa? Sebab dia kira hati dia nak juga kok mana-mana pun. Biarlah hukumnya macam mana sekalipun. Tak ada langsung sifat zuhud, berpaling hati daripada dunia, sekurang-kurangnya dunia yang diharamkan. Kalau zuhud yang tinggi tak ada, dunia di hati. Yang ada semata-mata akhirah. Dunia walaupun banyak di tangan, hanya di tangan sahaja. Sebagaimana zuhudnya para sahabat, apabila ada keperluan, mereka terus infak. Tak ada mikir-mikir. Sebab apa tak ada mikir-mikir? Tak payah mikir lah. Sebab tidak ada dunia di hati. Yang kita mikir ni kerana ada dunia di hati. Itu yang kita duduk mikir. Sebab ada dunia di hati. Ada dunia di hati. Itu sayang tu. Tapi macam sahabat. Sebab sahabat ni berpaling daripada dunia di hati tak ada. Walaupun di tangan penuh sekalipun. Ini atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bukan benda boleh buat benda dalam hati. Jadi nak hilang dunia dalam hati. Nak berpaling dunia daripada hati. Kita ada duit banyak. Ada duit dalam kad bank. Jumpa mana-mana ATM, buat keluar belaka, infak. Allah akan hilang dunia di hati. Tak ada ajaran seumpama tu, tapi ada raja seumpama tu. Lepas tu, ke siapa? Ke dia lah termasuknya barangkali. Ada ni. Kita tak boleh buat seumpama tu. Buat seumpama tu, duduklah nanti. Duduklah. Lepas tu, nak belanja nak bini macam mana? Ambil kodok-kodok. Kena zuhud. Kena qanaah. Tak gitu. Dah kalau kita ada dunia di hati, tengok. Dalam semayang kita duk mikir apa? Mikir dunia lah. Impak habis dunia tu. Barulah semayang tak mikir dunia. Tak jadi. Semayang mikir macam nak cari pulak gati. Suka dah sungguh lah. Sebab orang ni nak hilang dalam hati ni bukan dengan buat gitu, bukan. Dia supaya anak ada duit dalam kad ATM tu habis buat keluar. Baru semayang boleh khusyuk. Sebab apa? Tak ada dunia di hati. Dia ingatkan boleh buang gitu dunia di hati. Yang kita dengan dunia daripada budak lagi dah kita diasuh dengan dunia. Kita membesar dengan dunia. Kemudian barulah bila letih dalam moh ni, barulah nak akhirah. Jadi dunia sebati dah di hatinya. Mana kena sedikit demi sedikit. Tak ada permulaan. Berpaling daripada dunia yang diharamkan. Itu permulaan. Lepas tu lama-lama dia akan bertambah kurang kepada dunia di hati. Tambah kurang dari dunia di hati. Mudah-mudah infak. Kalau ke zaman-zaman dulu ni, nak infak seumpama ni rasanya payah.
Tapi kenapa sekarang ni jadi macam mudah nak infak? Apa? Hati sudah dapat kekuatan akhirah. Hati sudah dapat kekuatan akhirah. Apa? Sebab kita ni Tuhan tunjuk belaka dah. Tuhan tunjuk lah. Mata terang jadi tak pernah terang. Rambut hitam jadi putih. Tenaga kuat jadi lemah. Jadi kurang belaka dah. Mana apa tu? Nak kembali ke akhirah. Jadi hati dia lama-lama dia bertambah pada akhirah. Hati dia akan bertambah berpaling daripada dunia. Hak haram, dunia haram tu awal lagi dah waktunya. Hak dunia yang halal, hati dia berpaling, maka dia akan jadikan harta sebagai bekal akhirah, mudah-mudah je. Maknanya diri sendiri pun mikir, kalau dulu-dulu ni berasa payah nak pemurah seumpama ni. Dulu lain. Sebab hati sekarang ni bertambah kuat kepada akhirah. Sebab semayang sunat, rajin mengaji Quran, rajin puasa sunat, rajin. Jadi akan menambahkan kekuatan dalaman, yang mana kita sentiasa dengan majlis ilmu. Sentiasa dengan majlis ilmu, belajar beramal. Dia akan menambahkan kekuatan dalaman kita masing-masing. Orang yang zahid ialah orang yang mengenal hakikat hidup, hakikat dirinya, hakikat kebendaan dan tipu dayanya, tipu daya kebendaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.